pelajar SRT, kita jumpa lagi di video ini. Kita sambung belajar tentang makanan dan pemakanan. Hari ini kita fokus kepada sistem pencernaan makanan. Baik pelajar, kalau you ada buku teks, sila buka muka surat 168 ni. Hari ini biarlah kita sama-sama melabelkan organ pencernaan dengan betul, memahami peranan pelbagai jenis enzim dalam sistem pencernaan. Anda dikira berjaya sekiranya dapat mendefinisikan pencernaan, penyerapan dan enzim. Kalau anda dapat menamakan organ-organ utama dalam sistem pencernaan dan penyerapan, dan last sekali menerangkan peranan enzim dalam sistem pencernaan. Marilah kita sama-sama jayakan. Jom kita bezakan definisi pencernaan, penyerapan dan enzim dulu. Semua makanan yang dimasukkan dalam mulut mesti melalui proses pencernaan dan tindak balas enzim barulah boleh diserap oleh tubuh badan. Okey, kita lihat. Pencernaan bermaksud proses menguraikan molekul makanan yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas agar dapat diserapkan oleh tubuh badan. Alright, dari molekul besar pergi molekul kecil. Alright, perlu panduan daripada enzim. Enzim pula ialah pemangkin organik yang mengawal atau mempercepatkan tindak balas kimia dalam organisma hidup. Setiap organ ada enzim yang berlainan dan mencernakan nutrien yang berbeza. Okey, penyerapan pula ialah proses serapan unit ringkas nutrien melalui vilus yang terdapat di permukaan usus kecil ke dalam aliran darah dan sistem limfa untuk dihantar ke sel tubuh. Adakah kamu sudah faham? Sila bezakan 3 definisi dan hafalkannya. Baik, kita lihat organ-organ utama dalam proses pencernaan. Makanan yang dimasuk ke dalam mulut pergi ke mana? Kita lihat gambar ni. Okey, makanan mula-mula masuk ke mulut, kemudian akan disalurkan ke esophagus. Okey, baru sampai ke perut, masuk ke duodenum. Duodenum ni ialah pintu utama dari perut pergi ke usus kecil duodenum. Okey, kemudian disalurkan dalam usus kecil. Okey, dan diserap dalam usus kecil. Kemudian, okey, usus besar mula nak buangkan melalui tubur. So, 7 organ ni tolong ingat. Okey, ialah organ utama dalam proses pencernaan dan penyerapan. Jom kita ulang. Organ pertama kita ikut urutan ialah M for mulut, bagus. Lepas tu pergi ke esophagus, masuk ke perut, bagus. Pergi ke duodenum, masuk ke usus kecil, pergi ke usus besar. Lepas tu tubur. Ya, pandai. Pencernaan melibatkan proses mekanikal yang mana makanan tu dihancurkan oleh gigi atau kita kunyah-kunyah tu. Itu proses mekanikal. Dan satu lagi proses peristalsis di mana makanan tu disalurkan pergi ke organ yang seterusnya melalui proses kembang kuncup. Boleh bayangkan dari mulut pergi ke esophagus. Esophagus nak pergi ke perut mesti melalui proses mekanikal ni yang bernama peristalsis. Di mana esophagus tu kembang kuncup untuk salurkan makanan ke dalam perut. Selain proses mekanikal, pencernaan melibatkan juga proses kimia, iaitu makanan diuraikan, dikecilkan lagi kepada molekul yang lebih ringkas melalui enzim. Dengan kehadiran air. So, kita namakan proses kimia tindak balas ni dengan kehadiran air ni sebagai proses hydrolysis. Ingat dua proses untuk proses pencernaan, iaitu proses mekanikal dan proses kimia. Marilah kita kenal lagi tentang enzim. Alright, di setiap organ ada enzim yang berlainan. Peranan enzim dalam sistem pencernaan ialah mencernakan nutrien yang berlainan melalui tindak balas. Masih ingat tadi organ-organ dalam sistem pencernaan? Setiap organ, mana satu organ yang ada enzim? Kita lihat gambar ni. Cikgu tunjuk kat sini penunjuk Kalau warna biru tu ni ialah enzim untuk mencernakan karbohidrat. Kalau merah ni enzim mencernakan protein. Manakala satu lagi, kalau hijau ialah enzim mencernakan lemak. Kita lihat. Mulut sebenarnya ada air liur. Air liur ni mengandungi enzim. Lihat. Air liur ni mengandungi enzim amylase. Warna biru maksudnya enzim ni mencernakan karbohidrat. Kita lihat. Esophagus ni saluran panjang ni tak ada enzim langsung. Kita pergi ke perut. Perut ada juice gaster. Yang berasid mengandungi enzim. Enzim apa? Enzim pepsin dan enzim renin. Tolong ingat dua-dua enzim ni untuk mencernakan nutrien protein. Yang berbeza ni ialah pepsin mencernakan protein yang pepejal, manakala renin ialah enzim yang mencernakan protein susu cecair. Kemudian pergi ke duodenum. Duodenum dia tak ada cecair ataupun rembesan, tapi melalui pankreas. Nampak di tepi dia macam bentuk daun tu ialah bahagian pankreas. Pankreas akan menyalurkan jus pankreas ke dalam duodenum untuk membantu pencernaan di bahagian duodenum. Jus pankreas ni mengandungi enzim amylase, enzim lipase, enzim trypsin. Nampak tak? Di duodenum, tiga-tiga nutrien iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak akan dicernakan di bahagian duodenum.
Kita lihat usus kecil pula. Usus kecil mengandungi jus usus. Jus usus ni mengandungi 5 enzim iaitu sucrase, maltase, lactase, ellipsin atau nama lain peptidase. Satu lagi lipase. Nampak tak? Jus usus juga dapat mencernakan tiga jenis nutrien utama iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, masa exam you kena hafal nama-nama enzim yang rembesan perlainan. Okey, so cikgu harap anda tahu tadi slide yang sebelum ni cikgu dah terangkan. Okey, proses pencernaan melibatkan proses mekanikal dan juga proses tindak balas kimia melalui enzim kan. So mulut, okey, terlibatkan proses mekanikal iaitu melalui kunyah. Kemudian sebab ada enzim kan, so di sini tindak balas kimia berlaku juga. Esophagus, dia hanya terlibat proses mekanikal sahaja iaitu proses peritasis yang cikgu tadi terangkan, kembang kuncup tu kan. Tak ada enzim di situ, jadi tak ada tindak balas kimia berlaku di situ. Untuk perut, duodenum dan juga usus berlaku kedua-dua proses tindak balas mekanikal dan juga proses kimia tu. Okey, di mana perut juga akan tolak makanan masuk ke dalam duodenum. Dari duodenum pula akan tolak bagi ke usus kecil melalui peristasis iaitu kembang kuncup tu. Alright, so macam mana nak hafal begitu banyak rembesan dan juga enzim dan mencernakan nutrien yang berbeza. Alright, di sini ada satu petua yang membantu anda. Nak senang hafal organ dan enzim yang mencernakan nutrien yang berbeza, marilah ikut cikgu. Okey, organ yang mencernakan karbohidrat, cikgu ajar satu petua. Okey, you lihat yang warna biru ni kan. Okey, nampak tak di mulut mencernakan karbohidrat selain mulut? Okey, perut tak ada warna biru kan. Di duodenum, jus pankreas tu ada warna biru. Yes, amylase. Okey, so saya ulang. Organ yang mencernakan karbohidrat ialah mulut, kedua ialah duodenum, kemudian ketiga ialah usus kecil. So, nak senang hafal, kita guna petua ni mak di UK. Mulut, duodenum, usus kecil. Mak di UK. Kita ambil huruf besar yang huruf pertama tu untuk membantu anda. Lain kali bila orang tanya mana-mana organ yang mencernakan karbohidrat, dia guna petua ni mak di UK iaitu mulut, duodenum, usus kecil. Okey. Kalau ditanya enzim yang mencernakan karbohidrat pula, kita lihat yang dalam bulatan biru tu iaitu amylase di mulut, amylase di duodenum, kemudian di usus ada sucrase, maltase, lactase. Nampak dah enzim dia semua ada ASE. So, kita senang nak hafal. You terus hafal amylase, amylase, sucrase, maltase, lactase. Amylase, amylase, sucrase, maltase, lactase. Itu ialah enzim yang mencernakan karbohidrat. So, betul nak ingat, kamu lihat huruf pertama AASML. Anak-anak suka main layang. Anak-anak suka main layang. Okey, so keseluruhan you nak hafal ialah mak di UK. Itu organ Kemudian anak-anak suka main layang. Amylase, amylase, sucrase, maltase, lactase. Itu je you dapat hafal organ terus dan juga enzim. Kita lihat protein pula. Okey, protein yang bulatan merah. Okey, so kita lihat organ yang mencernakan protein pula. Kita lihat mulut tak ada, esophagus tak ada. Yes, perut ada. So, perut, duodenum dan usus kecil. P di UK. So, macam mana buat betul untuk you ingat? Yes, guna ini. Pak di UK. Pak di UK. Pak di UK. Pak maksudnya perut, duodenum, usus kecil. Okey, kemudian kita fokus pula enzim. Enzim yang mencernakan protein. Kita lihat bulatan merah tu. Yes, di perut ada 2. Pepsin, renin. Pepsin, renin. Di duodenum ada trypsin. Kemudian di usus kecil ada ellipsin. Okey, yang ada sin ini ialah enzim yang mencernakan protein. So, kita ulang. Pepsin, renin, trypsin, ellipsin. Betul untuk kamu hafal ialah Pak renang tak erti. Okey, Pak renang tak kerti. Maksudnya tak pandai renang. Okey, dari situ you ambil huruf besar yang depan sekali, kemudian kamu isi tempat kosong untuk dapatkan dia punya enzim. So, untuk protein keseluruhan, betul dia hafal untuk kamu senang nak ingat ialah Pak di UK, Pak di UK. Okey, itu organ, iaitu perut, duodenum, usus kecil. Kemudian Pak renang tak kerti. Pepsin, renin, trypsin, ellipsin. Boleh? Ini cara yang senang nak ingat. Kalau you boleh dengar beberapa kali video ni, I rasa you boleh mampu dan hafal dengan cepat. Kita lihat pula lemak. Lemak bulatan hijau. Organ yang mencernakan lemak hanya 2, iaitu duodenum. Bagus. Lagi satu, yes, usus kecil. Jadi di UK. So, kita guna petua ni di UK. Di UK. Maksudnya ibu dan ayah dua-dua di UK lah. Okey, so di UK. So, enzim senang saja untuk lemak. Satu saja iaitu lipase. Tapi di duodenum ada lipase, di usus kecil ada juga lipase. So, kita guna petua ni. Dua-dua ibu ayah di UK dan lama-lama. Okey, di UK lama-lama. Lama-lama tu LL for lipase. Adakah ini membantu anda? Alright, harap hafalan tadi membantu anda mengenal tentang enzim yang berlainan di organ yang berlainan. Marilah kita lanjut lagi level ketiga untuk mengenal tindak balas enzim dalam sistem pencernaan. Kita ulang balik yang tadi, organ yang ada rembesan, ada enzim. Kita lihat ni. Okey, kita fokus kepada karbohidrat dulu. Okey,
So, masih ingat petua tadi? Kalau organ yang mencernakan karbohidrat ialah petua dia mak di UK. Karbohidrat, cikgu bagi sampel, contohnya iaitu nasi. Apa-apa benda yang berganji itu, contohnya ubi keledek lah, tepung, mi lah, semua itu adalah karbohidrat. So, bila kita makan, apa organ yang membantu untuk mencernakan makanan tersebut kepada molekul ringkas untuk diserap nutriennya? Yes, kita ulang petua dia iaitu mak. Okey, mak for mulut. D, ialah duodenum. UK, usus kecil. Mak di UK, itu organ dia. Okey, kemudian enzim yang ada di mulut ialah, masih ingat petua tadi? Anak-anak suka main layang. So, amylase, sucrase, maltase, lactase. Kamu hafal macam ni terus boleh keluarlah dia punya tindak balas. Ini ialah enzim dia. Okey, enzim ni lakukan tindak balas apa di dalam mulut. Lihat ni formula ini. Ini kita namakan dia tindak balas. Amylase akan mencernakan kanji, iaitu karbohidrat tau. Saya ulang, amylase akan mencernakan kanji. Atau you tulis amylase bertindak balas ke atas kanji, menukarkannya kepada dextrin dan maltosa. Nasi biji besar kan, bila kita kunyah, terkena air liur, dia dah jadi satu bolus, kita namakan dia. Bolus maksudnya senang nak ditelan masuk esophagus. Okey, dia bukan nasi sebiji-biji lagi tapi sudah dicernakan dalam bentuk bolus. Okey, campur air lah, air liur tersebut. So, itu sebenarnya dalam tu dah jadi, kita tak boleh sebut dia nasi lagi, kita namakan dia bolus ataupun sudah nama saintifiknya ialah dextrin dan maltosa. Okey, bukan molekul besar lagi tapi molekul kecil. So, ingat, amylase bertindak balas ke atas kanji menjadikannya dextrin dan maltosa. Okey, lepas tu dia nasi itu sampai ke perut, tak ada tindak balas berlaku sebab perut hanya bertindak balas ke atas protein sahaja. Okey, jangan takut kalau you malas nak mengunyahkan terus telan kan. Habis nasi nak sampai ke perut tak boleh tindak balas, macam mana nak cernakannya? Yes, pergi ke duodenum. Duodenum masih ada amylase lagi untuk membantu anda mencernakan. Yes, kanji sekali lagi. Terus pergi ke maltosa. Molekul yang ringkas, sederhana ringkas tu, maltosa. Saya ulang, di duodenum amylase bertindak ke atas kanji menjadikan dia kepada maltosa. Okey, sampai ke usus kecil pula. Yes, ada 3 enzim yang boleh mencernakan lagi nasi atau mi tadi. Okey, iaitu sucrase, maltase dan lactase. Kita lihat yang ini dulu, maltase. Maltosa tadi dari duodenum ditolak ke dalam usus kecil itu akan bertindak balas bersama enzim maltase ini dan dijadikan glukosa. Boleh? Formula kamu tulis macam ni je. Maltosa, kan tadi dari duodenum, maltosa. Okey, bertindak balas dengan enzim maltase, jadikannya glukosa. Okey, di usus kecil ada juga lactase. So, ingat, bila kanji pergi ke dalam usus kecil, dia sebenarnya dalam bentuk laktosa juga selain maltosa. Laktosa ni akan bertindak balas dengan lactase, okey, dan tukar jadi glukosa dan galaktosa. Galaktosa. Ambil laktosa lagi tadi kan? Tambah GA saja. Galaktosa. Maksudnya molekul yang lagi kecil. Galaktosa. Okey, boleh faham sampai setakat ni? Kita lihat. Selain maltase, lactase ada sucrase. Okey, enzim ni bertindak balas ke atas apa? Okey, ingat kanji sampai ke usus kecil ada dalam bentuk sukrosa juga. Sukrosa, okey, bertindak balas dengan enzim sucrase dan tukar kepada glukosa dan fruktosa. Tolong hafal. Enzim sucrase bertindak ke atas sukrosa, menukarkannya kepada glukosa dan fruktosa. Yes, you kena ambil kertas, salin dan terus hafal. Okey, so keseluruhan ni dah jadi molekul yang paling ringkas dan sedia diserap oleh vilus di usus kecil. Ingat kalau macam ni 5 proses sahaja, terus nasi kamu sudah tak jadi nasi. Sudah jadi bentuk kim. Kim ialah macam kalau kita muntahkan tu keluar tu, itu nama dia kim yang sudah tak nampak lagi nasi dalam bentuk yang bercecair tapi berbiji-biji itu Okey, so ini tolong ingat, ni proses untuk mencernakan karbohidrat. Kita lihat protein pula. Kalau you sekarang makan seekor ikan, okey, apa jadi? Macam mana nak cernakannya? Di mulut dia tak akan bertindak balas terhadap protein. Ingat tak petua tadi? Kita lihat. Okey. Untuk mencernakan protein, organ yang terlibat ialah pak di UK. Siapa ingat pak di UK itu apa? P for perut. Bagus. D, duodenum. Yes. UK ialah usus kecil. Ya, you ingat petua ni terus tahu 3 organ yang terlibat dalam mencernakan protein. Pak di UK. Kemudian ingat tak dia punya petua untuk ingatkan enzimnya? Yes, pak di UK buat apa? Pak. P for pepsin. Pak renang. Tak keti. Yes. Iaitu pepsin, renin, trypsin, eripsin. Pepsin, renin, trypsin, eripsin. Okey. So, di perut ni, apa berlaku? Jus castor ni ada pepsin dan renin. Apa berlaku di situ? Pepsin akan carilah protein yang pepejal tu, daging, ikan ke, udang ke. Protein akan bertindak balas dengan enzim pepsin ni dan diuraikan jadi peptom dan polipeptida. Tolong ingat formula tindak balas ini.
Pepsin bertindak balas ke atas protein dan menjadikannya pepton dan polipeptida. Maksudnya dari ikatan yang kuat tu dipecahkan jadikannya molekul kecil. Okey, manakala yang renin pula, protein susu yang bentuk cecair nama saintifik karsinogen. Karsinogen akan bertindak balas dengan enzim renin dan terus jadikan dia kasein. Tolong hafal formula ini. Okey. Kemudian disalurkan masuk ke dalam duodenum. Di situ ada jus pankreas yang mengandungi trypsin, sedia ready untuk tunggu cernakan lagi daging atau ikan yang supaya lebih kecil lagi. Yes, formula dia macam ni. Pepton. Nampak tak tadi di perut ada pepton yang sudah molekul sederhana. Sampai ke duodenum, pepton ni akan bertindak balas dengan enzim trypsin ni dan dijadikan polipeptida dan asid amino. Asid amino. Okay, polipeptida dan asid amino. Tadi kat perut kalau dia sempat jadikan dia polipeptida, terus kat sini duodenum ni akan terus jadikan dia asid amino lah. Kalau tadi di perut masih dibentuk molekul sederhana iaitu pepton, pergi ke duodenum akan terus jadikan dia polipeptida, kemudian seterusnya pergi ke asid amino. Okey, ingat formula ni. Okey, kemudian protein ni, molekul yang kecil ni akan ditolak bagi ke usus kecil pula dan bertindak balas dengan iripsin. Enzim iripsin sudah tunggu untuk mencernahkan protein lagi. Yes, dia punya formula polipeptida kan tadi dari duodenum akan bertindak balas dengan iripsin ni terus jadikan dia asid amino. So, tolong ingat asid amino ni dia ialah unit yang paling ringkas kepada protein. Okey, sampai setakat ni sudah faham? Kita lihat organ yang mencernahkan lemak pula. Masih ingat betul tadi kalau mencernahkan lemak ialah DUK. Yes, dua-dua DUK. So, duodenum ada dan juga usus kecil ada. Organ yang merupakan organ yang mencernahkan lemak dan betul tadi ialah lama-lama. DUK lama-lama kan? So, ialah lipase. Okey, enzimnya. So, kita lihat duodenum dulu. Apa tindak balas berlaku? Yes, lemak bertindak balas bersama dengan enzim lipase menjadi asid lemak dan kristalol. Asid lemak dan kristalol. Okey, untuk lemak ni paling senang di usus kecil juga. Okey, lemak akan maksudnya bertindak balas dengan lipase dan jadikan asid lemak dan kristalol. So, keseluruhan tengok di bahagian usus kecil ni, molekul yang paling ringkas untuk karbohidrat ialah glukosa. Nampak tak? Ketiga-tiga ni ada glukosa. Okey, kalau masa exam tanya molekul yang paling ringkas bagi karbohidrat ialah apa? Jawapan dia ialah glukosa, fruktosa dan galaktosa. Glukosa, fruktosa dan galaktosa. Bagi protein pula ialah asid amino, unit yang paling ringkas. Bagi lemak pula, unit paling ringkas ialah asid lemak dan kristalol. Asid lemak dan kristalol. Yes, tolong ingat 55 petak merah ini akan digunakan kejap lagi dalam video yang seterusnya tentang penyerapan. Sebab yang unit paling ringkas ni boleh diserap, kemudian dijadikan tenaga. Okey? Okay, masa exam kalau you tak nak tulis formula, you boleh tulis dalam bentuk ayat dengan cara gini. Tulis dulu nama enzim. Enzim apa? Bertindak balas ke atas apa? Okey, garisan nombor 2 ni isi nutrien tu. Enzim apa? Bertindak balas ke atas apa dan menukarkan dia kepada hasilnya. Okey, so saya bagi contoh. Enzim amylase bertindak ke atas ganji dan menukarkannya kepada dextrin dan maltosa. Boleh? You buat ayat gini pun boleh. Masa exam ayat boleh atau tulis formula terus senang untuk dapatkan markah. Okey, hafal ini paling penting untuk exam kamu dan mahirkanlah sebab kita sains rumah tangga mesti tahu tentang sains. Marilah kita lihat contoh format SPM. Soalan 1, lengkapkan jadual di bawah pada ruang yang disediakan. Wow, masa exam bagi you jadual ni suruh you isi 3 markah ni. Apa jawapan ni? Okey, kita lihat enzim dulu. Pepsin. Tadi ingat pepsin ni ialah dicernahkan di organ mana? Organ perut. Tindakan ke atas nutrien protein. Okey, dan jadikan dia pepton. Isi saja perut dapat 1 markah. Okey, lipase. Oh, lipase di jus pankreas. Okey. Organ yang mengeluarkan dia ialah pankreas di bahagian organ duodenum tu. Masih ingat lipase ni yang lama-lama tu? Okey, senang saja dia menukarkan apa? Apa nutriennya? Yes, lemak menjadi asid lemak dan kristalol. Kalau tak nak tulis bentuk ayat, tulis dalam bentuk formula pun boleh dapat markah. Okey, kemudian tempat kosong ketiga tentang enzim apa di organ usus kecil dan menukarkan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ini ialah mencernahkan karbohidrat. So, masih ingat tak? Okey, anak-anak suka main layang. So, ini sukrosa tau. Sukrosa. Okey, sukrosa ni, yes, enzim dia ialah sucrase. Maltosa ialah maltase. Laktosa ialah lactase. Sukrosa, sucrase. Okey, itu teknik dia. Kalau tak faham, lihat balik slide sebelum ni. Okey, soalan nombor 2. Raja ni menunjukkan sistem pencernaan manusia. Okey, apa soalan dia? Apakah enzim yang dihasilkan di organ X? Jadi, you kena tahu apa organ ini. X ini ialah perut, iaitu pepsin atau renin. Terus dapat 1 markah. Ingat, di perut hanya 2 sahaja. Enzim dia pepsin dan renin dan khas untuk mencernahkan protein sahaja. So, apa soalan seterusnya? Tuliskan tindak balas di organ X berdasarkan enzim. Jawapan anda di A. Kalau tadi you tulis pepsin, jadi tindak balas di jawapan B ni mesti tulis macam ni.
Peksin bertindak ke atas protein jadikan dia pekton dan polipeptida. Ni dapat 3 markah. Dapat tulis enzim 1 markah, neutron 1 markah dan juga hasil dia 1 markah. Kalau di jawapan A kamu tulis renin, you kena tulis formula ini pula, karsinogen iaitu protein susu, bertindak balas dengan renin dan jadikan dia kasein. Okey, boleh faham? Kalau masa exam tak nak tulis tindak balas macam ni, boleh tulis dalam bentuk ayat. So, ulang tadi cikgu dah ajar cara tulis. Tulis enzim dulu, enzim peksin bertindak ke atas protein dan tukarkannya kepada pekton dan polipeptida. Okey, atau enzim renin bertindak ke atas karsinogen dan tukarkannya kepada kasein. Alright, itu sahaja video hari ini. Saya harap you all sudah faham. Okey, kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.